Alhamdulillah dapat juga kita sampai. Minta maaf banyak-banyak ada masalah, dia tutup jalan tadi. Sampai dekat Masjid Negara tutup jalan, tu kita lari tak jumpa cari tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin, nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Yang dihormati pengurusi ahli yang kuasa Masjid Al-Fadhil, tuan-tuan imam Masjid Al-Mubarakah, muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla kerana pada malam ini insya-Allah kita letak malam yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla sempena dengan kita berkumpul di Masjid Al-Mubarak. Masjid diberkati, orang yang diberkati, dan insya-Allah malam kita ni diberkati dengan turunnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Jadi para jemaah sekalian, bila kita sebut tentang perkara yang diberkati, Allah SWT letak perkara-perkara yang berkat itu banyak perkara. Di antaranya berkat pada masa, berkat pada tempat, berkat orang itu sendiri. Maka oleh kerana kita hari ini duduk dalam suatu suasana yang baik, iaitulah bila kita sebut tentang berkat. Di antara tempat yang diberkati oleh Allah Azza wa Jalla iaitulah Masjid Allah, ataupun disebut dengan nama Rumah Allah. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, para jemaah sekalian, di antara kita rasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla setelah datangnya wabak corona yang menyebabkan mari satu peraturan baru disebut dengan nama PKP. Saya sambil-sambil gurau, anak kata PKP ni satu mazhab baru. Bukan mazhab fiqh, ni mazhab keadaan. Bila dia mari, banyak perkara yang jadi baru, kan? Di antaranya kita tak boleh pergi masjid. Tuan-tuan di sini tak dapat pergi masjid berapa minggu? Berapa kali Jumaat kita tak salat? Keterlupa dah sejarah tu. 14. Ada yang kata 13, ikut negeri. Ada negeri yang awal, ada negeri yang kurang sikit. Mana sekitar dalam 13-14 minggu kita tak dapat ke masjid. Pada waktu itu, bagi orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, sudah tentu mereka akan merasai suatu tekanan jiwa. Lebih-lebih lagi pula kita yang biasa ke masjid petang, masjid pagi, ke masjid tengah hari kita pergi bekerja, pergi pasar, tiba-tiba kita kena duduk di rumah. Bagaimana perasaan kita pada waktu itu? Maka di saat kita teringat kepada peristiwa-peristiwa yang berlaku dalam sejarah ini, para jemaah sekalian, kita juga kena ingat, iaitulah peristiwa apa yang telah berlaku kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam perjuangan, bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pelbagai rintangan dan juga halangan di dalam menyampaikan dakwah ini kepada manusia. Itu di antara rahsia kenapa Allah Subhanahu wa taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 12 tahun lebih. Ada sebagian ulama kata 13 tahun di Mekah, dipanggil senang. Orang panggil senang nak kira. Maknanya mungkin 12 tahun lebih, berapa bulan. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diberi arahan oleh Allah Azza wa Jalla supaya menyampaikan dakwah ini kepada tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Selepas 10 tahun baru mari peristiwa Isra dan Mi'raj. Ingat kita? Bila mari peristiwa Isra dan Mi'raj, maka di sana terdapat suatu fardu yang baru disyariatkan. Fardu apa? Fardu solat.
Maka di sana, di situ kita nampak betapa pentingnya nak tasbit kekuatan jiwa, iaitu mantapkan akidah umat yang terawal itu, sehinggalah mereka betul-betul bersedia, maka diberinya satu lagi ibadat, nama dia salat. Bila nak salat pula tak dapat, nak solat beramai-ramai tak boleh. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam solat dekat Kaabah. Beberapa orang Quraisy yang sedang berbuah-buah dekat Kaabah, dia pun duduk dekat Kaabah juga, dekat Masjid Haram. Bahkan dia berbangga kerana dia dapat mendirikan Masjid Haram dan memberi bantuan kepada para jemaah. Dia kata, Allah Ta'ala turun ayat, innama ya'muru masajidallah man amana billah. Sesungguhnya orang yang memakmurkan rumah Allah Ta'ala itu orang yang beriman, bukan setakat buat bangunan seperti yang dibuat oleh Quraisy. Dia orang ni duduk pakak. Dia kata kalau kita ambil perut unta yang ada di sembelih, saya tengok tepi jalan tadi, pergi ambil, campur atas kepala dia macam mana? Salah seorang daripada ashqahum, dalam hadis dalam kitab sirah kata, orang yang paling jahat di kalangan mereka, orang ni bangun, dia kata aku pergi ambil. Dia punya jahat. Maka dia pergi ambil, campur atas belakang Nabi SAW ketika Nabi sedang sujud. Orang tak berani nak pergi, nak angkat, kecuali anak perempuan dia datang buang. Maka Nabi SAW bangun, Nabi kita berdoa, Allahumma alaika bi fulan fulan, Nabi kita sebut nama. Quraisy ni dia kenal Rasulullah SAW. Dia tahu Muhammad ni benar, sebab mereka sendiri telah menggelarkannya sebagai Al-Amin. Bila Nabi doa, semua terkejut. Sudah kita. Doa Nabi bila di Mekah sebelum hijrah, bila Allah Ta'ala kabulkan doa itu, siapa dia boleh jawab? Kita bagi hadiah malam ni, insyaAllah. Silakan. Tak kena tak apa, tak rugi, kena untung. Itu dua dia punya cara dah. Bila ke tarikh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut? Jawabnya setelah Nabi kita berhijrah ke Madinah dan berlakunya peperangan Badar. Peperangan Badar ini berlaku pada bulan Ramadan tahun yang kedua hijrah. Ramadan tahun yang kedua hijrah. Nama-nama yang disebut oleh Nabi sallallahu dekat Kaabah tadi, semuanya terbunuh dalam peperangan Badar. Tengok, kita jangan kata, ustaz ni saya 3 kali dah minta dia doa, tak kabul-kabul lagi kan. Baru 3 kali, Nabi kita doa 2 tahun, 3 tahun lebih baru Allah Ta'ala kabulkan Abu Jahal dengan geng-geng dia mati dalam peperangan Badar. Mayat-mayat ini telah dicampur dalam telaga di Badar. Bahkan Rasulullah SAW nak tunjuk bahawa betapa jahat dan dahsyatnya perbuatan mereka kepada Nabi SAW. Nabi kita campur dalam telaga buruk, dan malamnya Nabi kita pergi. Nabi kita sallallahu pergi bercakap dengan orang mati dalam telaga. Dia kata, fulan, Nabi panggil nama dia. Kamu lawan aku, apa yang kamu dapat? Nabi sebut nama ni. Sayyidina Umar kata, ya Rasulullah, cakap apa dengan bangkai dah busuk ni? Nabi kata, dia dengar tapi dia tak boleh jawab. Ini yang dikatakan kronologi peristiwa yang berlaku para jemaah sekalian. Bila berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tekanan demi tekanan yang dahsyat, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah pernah di pulau waktu berada di Makkah selama 3 tahun. 3 tahun diboikot keluarga Nabi, orang-orang yang menyokong dari kalangan Quraisy yang menyokong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di Syi'ab Abi Talib, semua mereka telah diunanya oleh Quraisy. Sehingga dikatakan malam-malam duduk dengar tangisan kanak-kanak tidak ada makanan. Mereka hanya makan daripada daun-daun kayu yang ditumbuk kerana makanan tidak ada. Dalam suasana yang begini, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama dia panggil mukjizat Isra dan Mi'raj. Mukjizat Isra dan Mi'raj. Kemudian turun daripada langit, mana kekuatan jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam semakin kuat, semakin kental. Bila Allah Subhanahu Wa Taala tunjuk laqad ra'a min ayati rabbihil kubra,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melihat beberapa tanda-tanda kekuasaan, keagungan Allah Azza wa Jalla yang maha besar. Dia tengok di mana? Waktu dia Mi'raj, dia tengok banyak dia. Nabi yang pertama, Nabi kita berjumpa dengan para anbiya. Oh ini, kan kita belajar dalam Quran, amanar rasul, kan? Kita beriman dengan semua rasul-rasul. Mana rasul? Tak ada. Malam tu Rasulullah jumpa dengan ruh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Dan kan sebahagiannya Nabi kita jumpa waktu dia solat di Baitul Maqdis, ada sebahagiannya Nabi kita jumpa waktu sudah Mi'raj di langit. Jumpa dengan Nabi Ibrahim, jumpa dengan Nabi Adam, jadi ramai jadi para Nabi Musa. Maka nabi-nabi yang telah dijumpai dan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla yang begitu besar, maka Allah menjadi Nabi kita semakin mantap dia punya kepahaman dan pegangan dia, keyakinan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Maka begitulah keadaan-keadaan yang berlaku, tetapi tekanan Quraisy semakin dahsyat. Sehinggalah sampai pada peringkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dimuktamadkan bahawa Muhammad mesti dibunuh. Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dibunuh. Siapa yang buat keputusan? Keputusan dibuat di Parlimen Quraisy. Sebab saya guna kalimah ini kerana Syekh As-Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, kalau tuan-tuan baca dalam kitab dia Ar-Rahiqil Makhtum, nama kitab sirah yang sederhana, tak kecil sangat dan tidak terlalu besar. Dan saya syorkan supaya kita setiap rumah kalau boleh ada kitab ni. Apa nama kitab? Tak ada dengar nama kitab. Nama dia Ar-Rahiqil Makhtum. Kitab ni ada, tanya Ustaz Imam dia tahu. Kena baca di masjid. Belum lagi. Kalau mungkin satu hari kita akan masuk subjek, salah satu daripada subjek pengajian kuliah kita ni, subuh ke maghrib ke, salah satu daripada subjek dia iaitulah As-Sirah An-Nabawiyah. Jarang kita tengok di masjid ada pengajian sirah secara berkitab. Kita nak dengar daripada awal Nabi lahir sallallahu alaihi wasallam sehingga Nabi kita wafat. Kalau kita buat ceramah Isra Mi'raj, ceramah Maulid Nabi, ceramah Ma'al Hijrah, berapa banyak yang saya boleh ceritakan. Hak jalan masa 40 minit, 45 minit ni, itu je cerita yang kita boleh ambil. Tapi kalau kita baca kitab, oi lambat ustaz nak tunggu baca. Ustaz mari seminggu sekali. Kita beli kitab, kita baca di rumah, kan? Bila baca, kita tanda di mana tempat yang tidak faham. Ustaz mari mengajar, tanya. Ustaz baru mengajar muka surat 5, saya nak tanya muka surat 50. Baru nampak, oh stand dia orang masjid ni memang diberkati insya-Allah. Nah, dia punya kitab sirah dia sudah baca 50. Ustaz baru mengajar muka surat 10, kita sudah muka surat 100. Kita kata itu satu menunjukkan satu kehebatan kepada kita para jemaah sekalian. Kita kata alhamdulillah. Maka dalam kitab Sirah Al-Rahiqil Makhtum dia kata persidangan di Parlimen Quraisy telah memutuskan bahawa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti dibunuh. Tuan-tuan tanda ini fakta sejarah. Maka pada malam 27 Safar, bila? Malam 27 Safar tahun yang keberapa? Saya tanya ni jarang orang boleh jawab. Tahun berapa? Jawabnya tahun pertama. Tahun pertama Hijrah. Kita biasa kita tahu, oh, tahun yang kedua berlaku perang Badar. Tahun yang kedua turunnya zakat. Tahun yang kedua berlakunya pertukaran kiblat, kan? Tapi jarang orang sebut apakah peristiwa besar yang berlaku pada tahun yang pertama. Betul tak? Jawabnya tahun yang pertama apa yang besar? Lepas ni kalau orang tanya pula, kena jawab. Ya. Peristiwa apa yang besar berlaku pada tahun yang pertama Hijrah? Apa dia? Hijrah lah. Itu yang paling besar sekali. Sejarah bernama dia sejarah Hijrah, kan? Tahun pertama Hijrah. Apa yang berlaku? Jawabnya Hijrah. Cuma masalah bulan. Kita mula hari ini bulan Muharram sebagai bulan yang pertama, kan? Tetapi dalam sejarah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada malam 27 Safar tahun 14 kenabian ataupun disebut dengan nama tahun pertama Hijrah. Bersamaan dengan, tulis bersamaan ni, 13 ataupun 12 September. Hari ni berapa kita? Berapa September? Mana esok?
hari ini dalam sejarah kita panggil ni. Patut kita kena buat hari ini dalam sejarah. 12 September malamnya Rasulullah tahun 622. 12 ada setengah ulama kata 13 September. Tahun 622 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar daripada rumah dia pergi ke rumah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sampai rumah Sayyidina Abu Bakar, Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu, "Ya Abu Bakar, siapa ada di rumah kamu? Siapa ada ni?" Abu Bakar kata, "Ahluka ya Rasulullah." Tak ada orang lain, keluarga kita ya. Mana tak ada orang luar. Sebab itu dipanggil strategi. Bila kita nak bagi tahu satu benda rahsia, perancangan, jangan beritahu dengan orang. Nah, nanti pecah rahsia. Maka Nabi beritahu kepada Abu Bakar As-Siddiq, "Ya Abu Bakar, kita telah diizinkan oleh Allah untuk berhijrah." Apa jadi dengan Sayyidina Abu Bakar? Tuan-tuan bayangkan apa jadi. Kata di anak Sayyidina Abu Bakar, dia kata, "Aku tak tengok lagi seorang orang tua yang menangis kerana terlalu gembira sebagaimana tangisan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam beritahu as-suhbah ya Rasulullah." Abu Bakar kata, "Saya menemani Rasulullah?" Nabi kata, "Na'am." Abu Bakar menangis dengan tangisan yang sangat-sangat terharu sebab dia dipilih oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hari ini kita akan baca ayatul Quran yang tuan-tuan baca selalu dalam Al-Quran, iaitulah Allah Ta'ala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-40, "Illa tansuruhu faqad nasarahullah iz akhrajahu alladhina kafaru thaniyasnaini iz huma fil ghar." Allah rakamkan nama Sayyidina Abu Bakar ini thaniyasnaini, dua orang yang berada dalam gua. Semua ulama tafsir kata tak ada orang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Besar kelebihan. Kenapa kita kata munasabah dan patut sangatlah Sayyidina Abu Bakar menangis. Sebab apa dia menangis? Sebab Allah Ta'ala pilih dia menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dirakamkan dalam peristiwa ini dalam surah At-Taubah ayat 40. Tuan-tuan yang ada Quran tengok, Allah Ta'ala sebut iz huma fil ghar iz yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Waktu dalam gua Sayyidina Abu Bakar resah. Sebab apa resah? Sebab nampak kaki Quraisy berjalan di luar gua. Nampak? Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau mereka tunduk je, tunduk ke bawah, nampak kita ya Rasulullah. Macam mana kita nak lari? Belakang gua, depan Quraisy." Tuan-tuan bayangkan betapa gawatnya keadaan itu. Saya bayangkan di sini sama seperti dengan pengikut Nabi Musa alaihissalam ketika dia berdepan dengan Firaun. Kan Nabi Musa bila sampai di dekat Laut Merah, belakangnya Firaun, depannya laut. Nak gimana? Pengikut Nabi Musa kata, "Ya Musa, inna lamudrakun." Musa, kita kena tangkap dah. Agak-agak Nabi Musa menggelabah. Pergi mari. Duk cari pelampung, nak terjun laut. Nabi Musa telah memberi jawapan. Sebagaimana jawapan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jawapan yang sama. Kerana mereka datang daripada sumber yang sama, iaitulah tauhid kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Musa kata, "Kalla, inna ma'iya rabbi sayahdin." Tidak, aku ada Allah yang akan menunjukkan jalan. Allahu Akbar. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bila Sayyidina Abu Bakar kata, "Ya Rasulullah, kalau mereka jenguk ke bawah nampak kita." Nabi kata, "Ya Abu Bakar." Dalam Quran kata, "Iz yaqulu sahibi la tahzan innallaha ma'ana." Mu jangan duka cita Abu Bakar, Allah bersama kita. Dalam hadis Nabi kata, "Ya Abu Bakar, ma zannuka bisnaini Allahu salisuhuma." Apa yang kamu sangka kita berdua dalam gua, Allah yang ketiga bersama dengan kita. Sayyidina Abu Bakar bila Nabi sebut gini, tenang setenang-tenangnya. Abu Bakar kata, "Allah ma'ana," khalas. Kita ni kalau nak kira usaha kita, para jemaah sekalian, banyak benda yang kita buat tak lepas, betul tak? "Oi, rumah saya ustaz, orang pencuri tak akan masuk." Kata, "Mana kau tahu?" "Saya kunci 5 kunci. Daripada pagar, gate kunci. Masuk rumah grey kunci. Pintu kayu kunci. Berapa dah?
3 rakaat. Nak masuk bilik kita kunci lagi. Akhir sekali si pencuri tak masuk ikut pintu, dia masuk ikut tingkap. Macam mana nak buat? Kita selamat ni para jemaah sekalian bukan dengan semata-mata usaha kita, usaha kena buat. Tetapi apabila Allah SWT selamatkan kita, baru jadi selamat, insya-Allah. Ini yang kita katakan. Petang ni kami percaya kepada WIS. Kalau orang tokel WIS ni orang Islam, banyak pahala dia. Dia hantar kita sampai ke masjid. Orang yang dekat masjid pula tak jumpa WIS juga, tak pergi masjid. Nak kata apa tak? Percaya dengan kita, tengok insya-Allah kita sampai tepat pada waktunya sebelum azan. Sampai dekat bulatan tiba-tiba polis kata jalan tutup, pergi pusing. Nak pusing setengah jam baru kita jumpa jalan lain. Kita kata masya-Allah tabarakallah, itu di luar daripada kuasa kita. Tapi walau macam mana pun kita kata, maka durus apa yang kita nak belajar daripada peristiwa ini, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bila nak buat perancangan strategi, dia tak bising-bising. Bisik dengan Sayyidina Abu Bakar, kita akan keluar pada waktu yang dijanjikan pada malam nanti insya-Allah. Kemudian ittihazul asbab, mesti kita mengambil sebab-sebab yang menyelamatkan kita. Nabi tak istihar. Tu Quraisy, mu jangan bimbang, aku keluar malam ni. Nabi tak bagi tahu. Nabi keluar senyap-senyap daripada rumah dia. Waktu ada yang mengatakan Quraisy kepung rumah Nabi, ada kata Nabi keluar, Quraisy sampai dah tak ada. Ramai ahli sirah kata tak. Mereka kepung, tapi Nabi SAW keluar dalam keadaan mereka tak sedar. Rasulullah SAW dah keluar. Maka Nabi SAW masuk dalam gua selama 3 hari. Tanda para jemaah sekalian, pada awal Rabiul Awal, maka Nabi kita SAW keluar daripada gua, ditemani oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, dibantu oleh Amir bin Fuhairah, hamba kepada Sayyidina Abu Bakar, dan seorang yang bukan Islam, nama dia Abdullah bin Urayqit Al-Laythi. 4 orang. Siapa dia? Dia ni Abdullah bin Urayqit ni dia panggil Al-Khirrit Al-Mahir. Orang yang bijak mengenali jalan-jalan lorong nak pergi ke Mekah ni. Kalau bahasa kita sekarang ni, bahasa PKP, dia kata lorong tikus. Ini lorong tikus. Mana Abdullah Urayqit ni pandai lorong tikus di Mekah. Orang Mekah dia tak guna tikus, dia guna lorong tok. Kan? Baru sesuai dengan Arab tu lorong tok. Kan? Kita kalau pergi Mekah tak cari tikus, cari tok, cari tak. Baik. Mana dia tahu jalan, macam mana nak bawa lari Nabi SAW daripada jalan biasa kepada jalan yang luar biasa. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, saya nak ringkas je. Sebab kita nak pergi banyak lagi cerita hijrah ni. Selagi tak sampai Madinah, kita jangan break ceramah hari ni insya-Allah. Baiklah. Maka dalam perjalanan yang bersejarah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dikejar oleh seorang panglima Quraisy, nama dia Suraqah bin Malik. Apa nama? Suraqah. Suraqah ni cerdik dia, memang dia pakar dalam bidang penyiasat. Dia tanya orang, mu tengok Muhammad tak? Tak nampak, tak nampak. Ada seorang nampak, dia kata aku tengok gelap, ada macam satu objek apa ni bergerak di tengah padang pasir tu. Ikut mana? Ikut belah ni. Orang nak pergi Madinah ikut ni, Tan'im. Aku tengok belah ni. Dia kata hadahu. Muhammad dah tu. Dia ambil kuda dia yang pantas, dia bawa dia punya panah dia, tombak dia siap lengkap, dia kejar. Bila kejar Nabi sallallahu alaihi wasallam dekat dengan Rasulullah, patut dia memang dapat tangkap. Tawaran istimewa tuan, 100 ekor unta. 100 ekor unta dengan harga sekarang dalam 5,000 seekor, jadi berapa dia punya nilai? 500,000. Berbalalah, kan? Bila dia sampai dekat, tiba-tiba kaki kuda dia terjelus masuk dalam pasir. Masuk. Dia kata ni bukan biasa ni. Ini sudah dikira luar biasa. Biasa orang Quraisy ni dia ada satu permainan dia panggil azlam. Azlam ni dia panggil tilik nasi dengan anak panah dia. Dia campak panah dia, dia tengok tidak memihak pada dia. Memang tak boleh. Itu tilik nasi. Kita ini tak tahu tilik apa. Tilik tapak tangan ke tilik tapak kaki ke ada belaka tak. Jangan nak main, itu permainan jahiliah. Kita nak tilik satu benda baik tak baik, istikharah. Allah Ta'ala ada ganti
mengikut syariat daripada duk tilik-tilik ni kepada istikharah, insya-Allah itu yang terbaik. Kemudian dia kata asa itu, aku cuba sekali lagi, aku tahu aku tak dapat sebab dia punya bacaan panah dia tadi tidak memihak pada dia. Tapi dia kejar sekali lagi, tiba-tiba jatuh sekali. Oh, dia kata betul, tak dapat. Bila tak dapat, dia panggil, "Halumma ya Muhammad." Berhenti Muhammad. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu duduk berpaling tengok, ya Rasulullah, dia panggil. Nabi SAW penuh yakin, Nabi kata kalau panggil berhentilah. Berhenti apa Rasulullah tengok di tangan dia tu ada panah lagi, ada tombak lagi, macam-macam ada tu. Nabi kata dia panggil kita berhenti. Itu menunjukkan bahawa Nabi kita sallallahu seorang yang berani. Nabi berhenti, Suraqah datang. Dia kata, "Ya Muhammad, aku nak minta keamanan. Kamu jamin Suraqah bin Malik ini aman." Sebab tu kita tak boleh kata Nabi itu sebagai pelarian. Kalau pelarian, dia lari kepada penguasa, betul tak? Penguat kuasa mari, lari lompat dia. Ini tidak. Penguat kuasa, Quraisy telah minta dengan Nabi sallallahu keamanan. Ini satu benda yang pelik, ajaib. Apa yang kamu nak? Sekiranya kamu menang nanti, dia nampak bahawa Nabi ini melangkah ke Madinah untuk membentuk suatu gerakan negara yang besar dan dia akan kembali ke Mekah. Aku minta bila masuk Mekah nanti Suraqah bin Malik aman. Katanya ditulis surat. Dia letak dalam poket, dia tak tinggal surat ini. Mana dia pergi, dia takut dia ditangkap, bila tangkap dia ada keluar surat Muhammad telah beri keamanan kepada Suraqah. Tiba-tiba Nabi kata, "Ya Suraqah, apa perasaan kamu? Seandainya kamu suatu hari nanti dapat pakai gelang yang dipakai oleh Kisra." Siapa dia Kisra? Kuasa besar dunia pada waktu itu, Raja Parsi. Suraqah terkejut. Kisra Anusyirwan. Ingat kau Kisra apa? Kisra mana-mana? Nah, ada jual roti kat mana kan? Dia kata, "Kisra Anusyirwan, Kisra Parsi." Nabi kata, "Na'am." Dua kali terkejut Suraqah. Alhamdulillah, paginya musuh, petang menjadi pembela. Suraqah pun kata, "Pergilah, kamu akan selamat sampai ke Madinah. Aku akan balik ke Mekah. Semua orang yang kejarmu, aku akan halau balik ke Mekah belaka." Masya Allah, tabarakallah. Itu yang dikatakan paginya musuh, petang pembela. Yuqallibullah. Allah Ta'ala boleh membolak-bolakkan hati manusia bila-bila masa dia berlaku. Kan? Kita tak tahu apa hidup kita. Sebab itulah kalau kita tengok orang baik, kita kata, "Ya Rabbi, jadikan aku ni orang seperti dia." Bila tengok orang tak baik, kita kata, "Ya Allah, selamatkan aku daripada fitnah ini." Jangan ketawa, tengok orang tak, "Oh gitu nah. Apa punya orang. Masjid pun tak kena apa, ni jahiliah punya manusia." Oh, jangan. Sekali jahiliah tu pelantung mari atas kepala kita. Nah, dulu petang-petang kita duduk buka pintu masjid, hari ni petang orang nak pergi masjid, kita duduk basuh kereta pakai seluar pendek kat rumah, buat apa? Na'udzubillah. Benda tu boleh berlaku. Kan itu kuasa Allah Azza wa Jalla. Maka kita hidup di saat kita tawaduk kepada Allah Azza wa Jalla. Maka pada hari Isnin, tengah hari Isnin, tanda tuan-tuan, tengah hari Isnin 8 Rabiul Awal tahun yang pertama Hijrah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersamaan dengan 23 September tahun 622 Rasulullah sampai di Masjid Quba. Ingat tarikh? Sebab dia boleh ulang balik tarikh daripada awal. Nabi keluar dari gua, Nabi keluar daripada rumah, keluar dari gua sampai Madinah. Boleh, silakan. Jawab ya tak? Sila, siapa nak jawab? Nak coba, sila. Tahun? Ya. Itu keluar daripada rumah. Bersamaan dengan kalau tarikh miladi, tarikh hijri, Safar. Safar berapa? 27 Safar. Payah nak bagi hadiah ni pasal campur-campur. Ingat balik, 27 Safar, tahun yang pertama Hijrah, kan? Bersamaan dengan berapa tadi? 12 atau 13 September 622 Nabi keluar daripada rumah. Kemudian awal Rabiul Awal keluar daripada gua sampai di Quba pada 8 hari Isnin 8 Rabiul Awal
tahun yang pertama bersamaan dengan 23 September tahun 622 Nabi kita sampai di Quba. Alhamdulillah, tamatlah episod yang pertama. Kemudian kita berpindah kepada tajuk kita seperti yang telah diiklankan bahawa hijrah membentuk kepribadian kita, insya-Allah. Fadhal. La ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah, selesailah kita. Nabi SAW sampai ke Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka apakah pengajaran yang dapat kita ambil para jemaah sekalian daripada peristiwa yang besar ini? Iaitu yang pertama, seorang sahabat nama dia Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Satu hari dia dengar sahabat-sahabat dia berbincang tentang hijrah. Hijrah ni ada lagi ke tak ada dah? Sebab pernah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la hijrata ba'dal fath. Maknanya tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Tahun berapa Nabi kita buka kota Mekah? Tahun berapa? Ingat, Ramadan tahun yang ke-8. Saya ulang sekali boleh tak? Tahun yang pertama hijrah, kan? Tahun yang kedua berlakunya pertukaran kiblat.
daripada Baitul Maqdis ke Mekah. Kemudian berlakunya peperangan Badar. Tahun yang ketiga berlaku peperangan Uhud. Tahun yang kelima berlakunya peperangan Ahzab. Mana kalau pergi Mekah, pergi Madinah, orang kata peperangan Parit. Tahun yang kelima. Tahun yang keenam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk pergi umrah. Tetapi umrah dia tak siap. Tersekat di satu tempat nama dia Al-Hudaybiyah. Mana hak baru pergi umrah yang terbaru di kalangan jemaah kita ada tak? Sebelum PKP. Ada lagi? Kenal tak kenal Hudaybiyah kat mana? Tak apa ingat dia kata ustaz. Tapi kalau tempat minum susu unta, ingat tak? Ramai lalu hanggut. Dia kena kait dengan tempat rupanya dah. Kan kita nak pergi minum susu unta tu, ada masjid tepi jalan. Biasanya lepas balik minum tu, kita niat umrah gitu kan. Nabi kita SAW, tuan-tuan bayangkan, dia nak masuk Mekah, dia masuk melalui Tan'im. Masjid Tan'im. Tapi terpaksa melencung dekatnya 10 ataupun 15 km ke sana ataupun lebih lagi sebab Quraisy kat. Siapa dia panglima Quraisy waktu tu? Yang nama dikenali sampai hari ni. Siapa dia panglima Quraisy? Nama dia Khalid ibn Walid. Khalid kan panglima, singa Allah, singa Rasul. Lah, tahun yang ke-6 dia masih lagi menyekat Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada masuk Mekah. Tahun yang ke-7 Allah Ta'ala ganti, tak boleh masuk Mekah, dia berinya harta rampasan perang daripada Yahudi di Khaybar. Tuan-tuan tahu, tahun yang ke-7 Khalid ibn Walid masuk Islam. Tahun yang ke-8 Nabi kita buka Mekah. Siapa jadi panglima ketua buka Mekah? Siapa? Khalid ibn Walid. Masya Allah, tabarakallah. Ajaib dunia ini tuan-tuan. Pelik tak? Baru 6 tahun dia menentang Nabi. Tahun yang ke-7 membela. Tahun yang ke-8 bukan setakat membela, Nabi kita masuk Mekah melalui 2 jalan. Satu bendera Nabi pegang sini, satu lagi bendera dipegang oleh Khalid ibn Walid. Kalau tuan-tuan tengok dalam buku sejarah Mekah yang saya tulis tu, kan ada gambar-gambar masjid Khalid, gambar masjid Rayah tempat bendera Nabi kita letak, semuanya ada dicatat. Tahun yang ke-8 Nabi kita masuk Mekah. Tahun yang ke-9 Nabi kita sallallahu alaihi wasallam hantar Amul Wufud, ramai orang datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tahun yang ke-10 Nabi mengerjakan Hajjatul Wada'. Tahun yang ke-11 bulan Rabiul Awal, tahun yang ke-11 ila Rafiqil A'la, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat. 10 tahun je. Jadi insya-Allah kalau kita rasa rajin, kita buat carta 10 tahun itu apakah peristiwa-peristiwa besar yang berlaku dalam sejarah Islam. Sebab semua peristiwa besar itu ada kaitan dengan kita, untuk kita belajar dari sudut sirahnya dan dari sudut sejarahnya, maka itu yang dikatakan. Maka Nabi kita bersabda, la hijrata ba'dal fath. Tidak ada lagi hijrah selepas pembukaan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyyah, yang ada lagi iaitulah berjihad dan orang yang niat untuk berjihad. Berjihad dan niat nak berjihad. Maknanya berpindah negeri sudah tidak ada. Duduk Mekah, saya nak hijrah nak duduk Madinah pula. Tak ada lagi. Sebab apa? Sebab Mekah pun negara Islam, nak hijrah buat apa? Kita hijrah ni banyak sebab, kan? Insya-Allah kita akan tengok dalam tadabbur kepada ayatul hijrah, insya-Allah. Maka para jemaah sekalian, sahabat pun bincang sama-sama dia, sebagaimana dicerita oleh Muawiyah. Ada lagi ke dak hijrah ni lepas pada Nabi kita sudah wafat? Kata Muawiyah, tazakarna inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Pernah kami sahabat berbincang depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada lagi tidak hijrah? Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tanqati'ul hijrah hatta tanqati'at taubah. Nabi kata hijrah itu berterusan, tidak putus-putus sehingga terhentinya taubat. Bilakah pintu taubat ditutup? Bila pintu taubat ditutup? Ya? Bila matahari naik belah barat. Lagi?
apabila nyawa sudah dihalkum, nyawa sudah dipanggil nazak, ketika itu tidak ada darah. Maka kita kena ingat, para ulama mengatakan kiamat itu ada dua kategori. Kiamat ada berapa? Dua kategori. Yang pertama dia panggil as-sa'atul kubra, kiamat yang besar. Tunggu hari kiamat esok, hari matahari naik belah barat. Tetapi satu lagi dia panggil kiamat sura, kiamat individu. Apabila mati seorang, maka kiamatlah bagi dia. Kiamat ni huru-hara ke tidak? Huru-hara. Orang yang mati tu huru-hara pada kira-kira, dan tidak semestinya dia huru-hara. Bila dalam ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, bila orang yang beriman dan dia istiqamah, beristiqamah di atas jalan yang diredai oleh Allah Azza wa Jalla, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Ketika itu malaikat datang. Kita bahasa Melayu kata panggil waktu nazak, kan? Nazak tu makna malaikat cabut roh. Tapi dalam bahasa Arab dia lebih guna perkataan al-ihtidar. Sa'atul ihtidar, saat dihadiri oleh malaikat. Bila malaikat hadir, waktu kita nak mati. Berapa jenis malaikat hadir? Tengok kategori. Yang tak ada kategorinya, malakul maut. Itu semua. Orang baik pun malakul maut datang. Orang yang tak baik pun na'udzubillah, malakul maut yang datang. Tapi kalau orang soleh, orang baik nak mati, insya-Allah kita berdoakan Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami semua dengan husnul khatimah. Kata amin. Ketika itu malaikat yang datang, malaikat rahmat, dia berbisik di telinga kita, innal ladzina qala rabbuna tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu. Malaikat mari bisik, alla takhafu wa la tahzanu. Pak Haji, Mak Haji, kalau kita kata siapa sajalah, la takhafu, mu jangan takut. Jangan takut nak mati. Tengok waktu itu, kita tengok di manakah tempat kita akan pergi. Masya-Allah, tabarakallah. Kalau orang soleh, dia nampak syurga. Ketika itu dia nak mati cepat. Cepat-cepat dia nak mati. Wala tahzanu, mu jangan duka cita. Mu jangan sedih. Nak tinggal anak-anak, isteri, cucu, harta benda. Sebab apa? Kalau anak itu baik, kalau kita beri pendidikan yang baik kepada anak-anak, insya-Allah, wallahu yatawalla salihin, Allah Ta'ala jaga orang yang saleh. Mu jangan duka cita tempat duduk. Ketika itu orang nak mati, gembira dia, ya Allah cepatlah mati. Nak mati dah. Kita hidup sibuk ni. Telefon ambulans, telefon doktor, telefon orang tu, telefon ustaz mari tiup lah, dia nak mati dah. Kalau dia boleh cakap, kata diam kamu, biar aku pergi. Sebab tu Nabi kata, man ahabba liqa Allah, ahabballahu liqa'ah. Siapa dia suka nak bertemu Allah, Allah suka nak jumpa dia. Maksudnya orang yang telah mendapat apa? Mendapat isyarat. Bisyara wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Terimalah khabar gembira dengan syurga yang dijanjikan kepada kamu. Ketika itu dia nampak di mana tempat duduk, maka orang ni sangat-sangat suka nak bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Bila mati, marah dia, anak-anak lambat ke bumi ke jenazah. Bahkan dalam hadis sahih Nabi kata, bila diusung jenazah yang baik, dia kata qaddimuni, bawa cepat aku ke kubur. Waliyazubillah, kalau sebaliknya pula, na'udzubillah, bila nak mati malaikat tunjuk, tempat dudukmu. Tak mau mati dia. Ruh dia masuk balik dalam badan, tak mau keluar. Ketika itulah malaikat sentak, tarik dengan kuat. Nabi SAW bayangkan bagaimana sakitnya pada waktu itu, diibaratkan seperti besi yang cangkuk macam ni, ditarik kapas yang basah. Tuan-tuan bayangkan macam mana ditarik. Tapi bagi orang mukmin, masya-Allah, macam keluar air mengalir, macam air nguh itu keluar, roh dia keluar secara perlahan, insya-Allah. Itu maka orang yang selagi nyawa kita masih belum dihalqum, kan, itu dia panggil tamatlah pintu taubat. Kita hari ni para jemaah sekalian, masih lagi ada ruang ke tak ada ruang untuk bertaubat, berhijrah daripada tak baik kepada baik? Ada ruang ke tidak?
Sangat ada. Ahli-ahli motivasi kata orang yang tak nak berhijrah, orang yang tak nak berubah ni ada beberapa kategori manusia saja. Yang pertama, manusia jahil yang tak tahu tentang kedudukan. Orang ni kalau kita cakap apa-apa pun, apalah awak ni, pergi main jauh-jauh. Itu dia nak. Yang kedua, orang yang takabur, dia rasa dia sempurna sebelum tu. Ini orang tak boleh. Ataupun orang yang apa ni, tak kerti. Maka kita orang yang waras, insya-Allah orang yang bersifat tawaduk, bila orang sebut tentang kesilapan kita, patut kita kata terima kasih kerana membetulkan kesalahan saya. Sekarang ni kalau orang betul kesalahan kita terima kasih ke kita unfriend? Nak hantar WhatsApp pula kali yang kedua pun nak block dah nombor kita. Astaghfirullahalazim. Patutnya dah bila orang tegur kita tulis terima kasih tuan. Saya pun tak perasan yang apa yang saya buat tu salah. Saya dah ingat betul dah. Kita ni banyak benda yang kita buat kalau ditegur, contohnya orang yang pandai, ustaz-ustaz kita tengok mungkin banyak kesilapan kan. Tapi jangan kita marah. Jangan kita melenting pula, alim sangat awak. Dia tak kata dia alim, cuma dia tengok kita buat satu benda yang salah. Jadi kita cuba betulkan di situ. Sebab maknanya hijrah itu tidak masih lagi berterusan. Hijrah makna hijrah cara ringkasnya berpindah daripada perkara yang tidak baik kepada perkara yang lebih baik. Daripada yang kurang baik, contohnya baru ni kita berpindah daripada di alam bebas kepada alam PKP. Betul tak? Apabila kerajaan sudah tukar daripada PKP dan pihak pemerintah telah membenarkan kita balik ke masjid, ke surau kita bergembira. Gembira ke tidak? Gembira. Tapi untuk kajian yang dibuat oleh sebahagian pendakwah, dia kata berlaku kelesuan yang agak teruk. Peringkat awal orang tak mari masjid. Saya tak pasti masjid kita ni agaknya tak. Bilangan jemaah bertambah ke berkurang lepas pada PKP? Tambah? Kurang? Pengurusi kata jangan tanya lah. Tak, bukan rahsia kita. Tuan-tuan boleh tengok sendiri. Waktu belum PKP 5 saf orang solat jemaah. Lepas PKP 5 saf juga. Mana ramai? Pasal Tuhan kata PKP ni bawa mazhab baru. Mazhab dia nya saf tak boleh dekat, kan? Sehingga imam pasal kena ubah satu tajuk. Betul saf, sama saf. Ada imam kata rapat saf. Lepas PKP ada. Kalau ada imam kena jentik telinga dia tu. Imam ni mana lawan SOP. Nah, dia melanggar SOP punya imam. Mana ada. Jadi kita nampak kelesuan yang berlaku itu perlu dihijrahkan balik. Kita kata tuan, usahlah masih lagi berpegang dengan jawatan interim yang dia terima. Jawatan apa? Imam interim kat rumah kan. Bulan Ramadan baru ni, sehingga hari raya ramai orang tunjuk tongkat. Macam-macam tongkat keluar, tongkat ketubuh raya. Masya-Allah tabarakallah. Gembiranya. Boleh katakan ramai di kalangan kita ni jadi imam interim belaka baru ni. Letak jawatan dah ke tak lagi? Hak mari masjid ni tak jawatan dah tu tak? Tak mari lagi dia masih lagi pegang dengan jawatan dia. Dia kata saya tak mahu lepas ustaz, saya nak seronok. Ada orang WhatsApp saya, ustaz apa hukumnya? Saya seronok dah ustaz. Solat berjamaah di rumah, tak nak pergi masjid. Sudah. Kita kata tu waktu PKP. Lepas PKP tak boleh dah kita kena mari masjid, kena hidupkan balik masjid kita ni. Kan macam mana kita masih lagi dalam suasana yang lama, kita suasana perangkap, kita kata tak boleh. Mana perubahan-perubahan yang berlaku itu Allah Ta'ala beri ruang kepada kita, lagi panjang umur kita. Nabi kita SAW pernah ditanya, siapakah manusia yang baik? Nabi kata apa? Man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang panjang umur dia, baik amalan dia. Kenapa pula orang panjang umur baik? Tuan-tuan bayangkan, setiap hari dia boleh solat 5 waktu berjamaah. Dia boleh solat setiap kali solat berjamaah, solat fardu, adanya solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Lepas ni kita akan kempen ni, ketah yang baca ni. Dapat semua orang ketah ni? Apa tajuk? Solat sunat ni. Ni bukan bagi saja ni, bagi dengan bayaran. InsyaAllah. Dia punya pengerah dia ada lepas ni. Kita bagi. Kalau tidak hantar balik ketah ni. Kan? Mana solat fardu adanya qabliyah dan adanya
Ba'diyah. Berapa solat kita buat? Yang fardunya ada 17. Yang fardu ada berapa? 17 kan? Kalau kita tidak musafir. Yang sunatnya ada berapa? Dalam kertas ni kita kata ada 12 yang paling apa? Paling rendah. Insya-Allah tuan-tuan kita kempen hari ni. Maka hari-hari dia boleh zikir. Setiap hari bertambahnya juzuk Al-Quran yang dia baca. Setiap hari ada sedekah. Maka panjang umur dia, lagi banyak aset dia. Tapi tuan-tuan kena ingat, wal'iyazubillah, lagi panjang umur, lagi banyak maksiat, baik mati awal. Saya pernah jumpa dengan beberapa kes anak yang disayangi yang itu mati awal. Ada tak di kalangan kita yang diuji oleh Allah Ta'ala dengan anak yang kita paling sayang, dia mati dulu? Ada? Seorang sahabat saya ni, dia tak ada anak laki-laki, perempuan semua. Dapat anak laki-laki, sayang dia, Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Tiba-tiba budak ni mati kena langgar di kereta. Sedih dia kata kalau Tuhan ambil 3 kakak dia yang perempuan, saya kata tak sesedih anak laki-laki ni seorang. Kita kata kenapa? Sebab saya nak dapat je ni, lepas seorang mari perempuan sampai tak nak beranak dah. Akhir kali beranak juga dapat laki-laki. Kita kata Masya Allah, Tabarakallah, itu tanda Allah sayang kepada dia. Dia kata kalau sayang biar hidup lah. Dia menangis. Kenapa ambil dia? Macam-macam lah. Kita kata Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Budak ni mati dalam keadaan baik, dia tidak berdosa, dalam keadaan dia masih lagi fitrah. Andai kata kalau dia panjang umur, ditakdir Allah Ta'ala dia jadi benda yang tak baik, terjebak dengan dadah, terjebak dengan geng tu, terjebak dengan kaki buli, kaki apa benda yang tak baik ni, macam mana kita nak kata? Neraka dia. Sekarang ni insya-Allah, kita kata insya-Allah, kita tak boleh nak compare dengan syurga neraka. Kita kata insya-Allah dia ni ahli syurga. Lama muhasabah, lama kita bagi motivasi, barulah nampak ada ketenangan. Oh Masya Allah, rupanya Allah sayang. Ya, tak apalah saya balik. Payah nak terima. Nak kata itu Allah Ta'ala sayang pada hamba dia bila diberi peluang. Dalam hadis kata apabila Allah Ta'ala sayang pada hamba dia, asalahu, Allah Ta'ala guna dia. Sahabat radhiyallahu anhu tanya, apa makna asalahu ya Rasulullah? Qal waffaqahu lil amali salihi. Allah Ta'ala beri taufik pada dia dapat melakukan perkara yang terbaik di akhir umur dia. Masya Allah, tabarakallah. Kita kadang-kadang awal muda dulu, lara, leka, macam-macam. Tapi saya pesan awal-awal lagi tuan-tuan, jangan kata saya waktu muda dulu jahiliah. Tak. Ramai orang mengaku jahiliah. Saya pun terkejut. Biasanya orang pergi Mekah, sambil-sambil duduk rehat dekat hotel ke dekat Mina, dia mari jumpa, dia kata, Ustaz, terima kasihlah Ustaz bimbing saya. Saya dulu jahiliah. Jahiliah dia ni. Kita pun sambil-sambil gurau tanya, sempat kau dengan mendiang Abu Jahal dulu? Dia kata tak sempat. Saya kata perkataan jahiliah terlalu dahsyat. Dalam kepala kita, imagine kita semua ada. Bunuh anak hidup-hidup ada tak? Minum arak ada. Bunuh orang, zina, semua. Awak janganlah disebah macam tu. Kalau dulu lara, leka, cakap lah gitu. Maaflah Ustaz, saya dulu agak culah sikit dengan surau, dengan masjid. Kita faham lah tu, semayang pun tak juga. Tak. Tapi tak yang aku tak solat. Jadi kita jangan nisbahkan diri kita kepada suasana yang begitu buruk dalam sejarah dunia ni. Jangan. Kita kata Allah Ta'ala rezeki pada saya, alhamdulillah dapat berhijrah daripada dulu lara, leka kepada hari ini sampai ke Mekah kita dapat nak mengerjakan haji. Kita kata alhamdulillah, ini satu nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita. Maka para jemaah sekalian, kebaikan Allah Ta'ala pilih, maknanya Tuhan beri asalahu, maka diberi taufiknya supaya dapat kita menjadi orang yang terbaik di akhir ayat. Kalau terbaik daripada awal, itu lagi baik. Ingat ke tidak kita, salah satu daripada orang yang layak duduk di bawah bayangan aras pada hari kiamat, siapa dia? Yang duduk di bawah bayangan aras 7 kumpulan. Salah satu daripadanya asyab nasya'a fi ibadatillah. Orang muda yang membesar dalam suasana beribadat kepada Allah Azza wa Jalla, orang ni layak duduk di bawah bayangan pada hari kiamat yang tidak ada bayangan. Kita kata ini satu nikmat. Tapi kalaulah muda lara, tuanya istiqamah, kita kata alhamdulillah.
Sebab dalam kaedah kata al-a'malu bil khawatim, amalan kita yang diambil kira yang terakhir. Siapa dia mati dengan husnul khatimah, siapa dia akhiri ucapan kalimah dia di saat akhir nak mati dengan la ilaha illallah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Sebab itulah kita ni sentiasa kena basahkan lidah kita dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Hari-hari, pagi, petang, siang, malam kita baca zikir yang selalu kita ingat. Saya namakan zikir ni dengan nama zikir 4 kalimah. Nak belajar ke tak nak malam ni? Nak? Selagi saya ajar, nak ijazah ni, syarat dia, selagi tak kena, kita ceramah sampai cerah. Berani ke tak berani? Berani orang sini Ada setengah masjid kata tangguh tak? Kita buat qiyamul lail lah tak? Coba kata sekali, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sekali lagi. Alhamdulillah, ingat belakang dia, boleh berhenti dah ceramah. Betul tak? Semua ingat. Coba tanya hak belakang, ingat? Alhamdulillah. Yang tak ingatnya apa? Ni soalan yang kedua ni, tak apa nak jawab dah ni. Yang tak ingatnya apa? Saya tak nak tuduh, jawab. Yang tak ingatnya? Nak buat tak ingat. Tu tak ingatnya dia. Zikir sudah ingat, tapi nak berzikir tak ingat. Kenapa? Sebab apa? Kita tak ingat nak berzikir, sedangkan lidah kita ingat dah zikir tu. Kenapa tak ingat? Ya? Malas? Amalan? Sebab signal malap. Kita ni orang mengaji, ada orang batas ni. Kita nak makan ke apa, dia ada signal daripada hati, dia naik atas. Dia bagi tahu lapar. Dia bagi tahu zikir. Dia bagi tahu solat. Kita kena tak? Sebab apa kita tidak teringat dengan perkara-perkara yang baik ni? Kenapa? Sebab hati kita tidak digilak. Macam mana kita nak gilak hati kita? Tanda para jemaah sekalian. Yang pertama sekali, iaitulah kita mula dengan an-nadam, penyesalan kepada dosa-dosa yang lepas. Sehingga dalam hadis kata an-nadamu taubatun. Menyesal kepada dosa yang lepas itu sudah dikira bertaubat. Kita menyesal dengan kesalahan kita yang dulu, itu dikira bertaubat. Sekarang ni kita menyesal ke tak menyesal dengan kesalahan kita yang lepas-lepas? Menyesal? Maka itu dipanggil sudah permulaan taubat kita, berjalan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dalam kitab Penawar Bagi Hati, tuan-tuan mungkin ada baca di masjid kita ni, Penawar Bagi Hati kan. Syekh Hamdul Qadir sebut, ta'khirut taubah, melewatkan taubat itu perlu pada taubat lain pula. Dosa lain pula lewat taubat. Allah, dosa saya 20 tahun dulu, sekarang saya taubat. Taubat sekali lagi. Itu dipanggil istighfar kita, taubat kita kepada ta'khirut taubah. Sebab Allah Ta'ala beri kepada kita tempoh 12 jam saja. Dalam hadis Nabi kata, Allah Ta'ala buka pintu taubat pada waktu siang untuk orang bersalah pada waktu malam taubat. Orang yang dibuka pintu waktu malam untuk orang bersalah pada waktu siang taubat. Kita tangguh 20 tahun baru taubat. Kenapa? Dia kata tak ada kesedaran masa tu. Ataupun kita tidak tahu kita bersalah. Itu juga masalah kita. Sebab itu, apabila kita pergi belajar, bila kita permulaan kita nak hijrah ke jalan Allah Azza wa Jalla, al-hijratu ila Allah wa rasulih ini sallallahu alaihi wasallam, permulaan dia bermula dengan kita menyesali perkara yang lepas, dan kita mula dengan perjalanan kita, iaitulah dengan kita menuntut ilmu supaya kita memahami di mana yang patut kita buat dan mana yang tak patut. Bila kita tidak tahu, kita tak tahu nak dahulu yang mana yang patut dia dahulukan, mana yang patut dikemudiankan. Itu jadi masalah kita, kan? Baiklah para jemaah sekalian. Bila kita kata permulaan hijrah bermula dengan penyesalan dan taubat, langkah yang kedua langkah talabul ilmi, iaitu menuntut ilmu syar'i. Saya ni anak dulu mula-mula balik daripada belajar, saya pergi ceramah kepada pegawai-pegawai tinggi kerajaan. Saya belum pergi tu, tanya dulu, yang amat berhormat Tuan Guru turun tak?
Dia kata jangan dia turun. Tiba-tiba hari saya nak ceramah, tok guru duduk depan. Sudah kita. Nak kata gapo? Tok ayah ada sini ni. Lepas ceramah, dia mari. Saya pergi dekat dia. Dia kata nak nasihat kepada ustaz. Dia turun daripada pejabat dia semata-mata nak bagi nasihat kepada kita. Kita kata jazahullah khairan. Dia kata kita anggaplah orang yang duduk depan kita ni tidak tahu apa yang kita nak beritahu. Kalau kita anggap ini orang besar, ini orang besar, ini orang besar, apa kita nak, bila kita nak beritahu kita orang kecil? Masya Allah, tabarakallah. Anggap, bukan memperlekeh, tapi kita anggaplah orang kita nak bagi tahu ni, orang tu tak tahu lagi atau terlupa. Dia panggil tazkir. Kita ni dua, sama ada kita tahu dah ataupun kita langsung tak tahu. Tapi sama ada kita dah tahu, kita terlupa, macam tak tahu juga. Kan? Macam soalan saya tadi. Zikir 4 kalimah, tahu belaka dah. Ingat belaka dah. Tapi kenapa tak buat? Kalau orang tanya, lupa. Ataupun sibuk, kan? Sibuk, tak sempat nak buat. Siapa yang kata zikir ni menghalang kita daripada kerja buat? Kita yang orang di KL ni, mazhab dia di antara mazhab yang sukar untuk dia tinggal mazhab ini, nama dia mazhab jam. Betul tak? Habis tinggi naik motosikal, tahan sikit dia punya jam. 1 jam, 2 jam. Saya tengok daripada tempat saya nak mari sini tadi, Weh kata 20 km. Tengok-tengok jarak dia 1 jam setengah. Saya kata Masya Allah, kita boleh pergi Kota Baru Kuala Kerai dah. Pergi balik, sampai dah pergi. Sebab apa? Sebab jam. Waktu inilah waktu kita istismarul waktu. Waktu kita nak guna waktu kita. Sebab waktu kita bawa kereta, kita nak buat benda lain tak boleh. Kita kan mandu kan. Waktu itulah kita bawa CD, ambil rakaman kuliah-kuliah ustaz-ustaz kita ni, kita bertalaki, masuk dalam MP3, tak dalam kereta kita, daripada pejabat ke rumah 1 jam, insya-Allah kita dapat 1 kuliah setiap petang. Alhamdulillah. Ataupun masuk dalam kereta, kita tak sempat nak zikir petang, kita ambil CD, baca zikir waktu petang, bermula dengan ayatul kursi, amanar rasul, 3 kul, amsayna wa amsal kulillah, Masya Allah, sampai ke rumah kita dah selesai daripada zikir waktu petang. Boleh. Kenapa kita tidak manage waktu kita? Kenapa kita tidak gunakan waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita ini sebagai waktu yang diistismar, yang disuburkan dengan ibadat, mendekatkan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Biasa kita pergi 40 minit sekali dengan jam. Tiba-tiba hari ni tak jam. Sampai rumah belum habis lagi zikir petang. Marah pula kita. Kena jam juga baru cukup zikir. Contohnya lah. Tak kita sambunglah kat rumah pula. Artinya para jemaah sekalian, ini saya sebut dalam program hijrah kita kata manajemen ibadat. Pengurusan ibadat. Tadi di awal saya sebut berkat masa. Pernah satu hari Nabi kita tanya Sayyidina Abu Bakar, tanya sahabat-sahabat, siapa di kalangan kamu orang yang berpuasa? Abu Bakar kata saya. Siapa yang pergi ziarah orang sakit? Saya. Siapa yang pergi makan orang miskin? Saya. Siapa yang pergi solat jenazah? Kita kata subhanallah. Nabi kata majtama'na fi syakhsin fi mri'in illa dakhalal jannah. Tidak berkumpul amalan-amalan baik ni pada satu orang kecuali dia ni ahli syurga. Masya-Allah, tabarakallah. Maknanya satu orang ni mampu buat. Dia boleh ziarah orang sakit, dia boleh bantu orang susah, dia boleh berzikir, dia boleh baca Quran, dia boleh pergi masjid, dia boleh selesaikan kerja-kerja dia. Ada orang ni, Masya Allah, kerja dia berjabat pun tertangguh, kerja dengan zikir pun tidak ada. Sebab apa? Waktu dia tidak dicabut keberkatan. Kita semua manusia, kecil ke besar, Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita 1440 minit seorang-seorang. Betul ke tidak? Berapa jam? Satu hari berapa? 24 jam. 24 jam kali 60 minit. Mana ahli matematik? Kira. 1440. Zikir kita ingat ke Allah berapa? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah akbar. Berapa kali sehari? Ustaz jangan tanya. Kalau jawab akan takut riak. Sedap juga dia. Takut riak. Saya kata tuan dan puan, kalau takut riak, jangan jawab. Kalau orang dengar, oh hebat dia tu 5,000 zikir hari ni tak. Orang jeling semua. Pak Haji tu jangan main. Kaki zikir tu, jadi tular pula kan. Yang saya bimbangnya yang kedua. Nak jawab macam mana? Tak ada.
Ni yang takut ni. Berapa zikir hari ni? InsyaAllah Ustaz. InsyaAllah. InsyaAllah tu tak buat lagi tu. Duk kira malam ni nak buat. Maka kita kena manage waktu 1440 minit ni, mesti kita boleh zikir setiap hari paling kurang 500 kali. Oh, saya kena ambil cuti ke Ustaz? Siapa akan cakap? Saya sudah test 500 kali ni di antara 3 hingga 5 minit. Kalau orang gia 5, 3 minit. Kalau pakcik-pakcik guna gia 3, 5 minit. 5 minit 500 kali baru 20 jam ke berapa? Berapa? 5 minit kali 5 berapa? 25 minit. Mana pergi 14 minit? 40 minit. Mana pergi? Hanya 25 minit cukup kota kita 500 zikir. Masya Allah. Tapi kalau kita tidak letak dalam perancangan, tidak ada dalam jadual hidup kita, insya Allah tak adalah dia. Itulah kita kata. Maka yang terakhir, masa kita sudah yang terakhir yang saya nak kempen di risalah solat sunat ini, tuan-tuan, ada 4 solat sunat ini. Yang pertama dia panggil solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib ada 2 kategori. Satu kategori solat sunat rawatib yang muakkad, satu lagi rawatib yang tidak muakkad. Kena buat semua tu. Muakkad tak muakkad kena buat. Jangan kata kenapa relax tu? Tak muakkad. Pula pandai saja dia. Sama macam dosa juga. Dosa ni dia bisik ustaz. Dosa kecil ke besar tu? Lepas sokmo orang Kelantan kata dia ni. Ya. Lepas sokmo dia tu. Hak lain kena. Baik. Dalam hadis yang sahih daripada Ummu Habibah radhiyallahu anha, dia kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa dia jaga satu hari satu malam 12 rakaat. Banyak ke sikit 12 ni? Dia kata terawih apa 8 ya ustaz? 8 ke masjid kita ni? 8. Ustaz kempen 12 dah pula dah. Berat. Bukan satu masa, daripada subuh 2 rakaat sebelum subuh tanda, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur, berapa? 8. 2 rakaat lepas asar, tulis dah? Ya? Lepas asar tak ada? Faham. Tahniah imam. Ada juga masjid, lepas asar je. Kata Jahaya benar, orang sini tak ngaji ni. Kalau ada bantah itu maknanya ada belajar. Alhamdulillah. Tahniah kepada ahli masjid kita. Kan? Lepas asar ada tulis tadi? Takut ada tulis kat belakang. Delete balik. 2 lepas maghrib 10, 2 selepas isyak. Tengok dalam hadis ni. Apa dia dapat? Allah Ta'ala akan beri sebuah mahligai dalam syurga. Masya Allah. Sebab itulah saya tulis kat bawah tu, nama dia Projek Mega Mampu Milik. Projek lain tu mampu selfie lah belakang tu. Tahu tak? Pergi duduk kat KLCC ke, prak mari. Tadi saya jalan pusing-pusing bandar tadi, sambil-sambil jam, lalu dekat Daya Bumi. Kata waktu tahun 80-an dulu, saya mari KL, inilah tempat kita duduk sengih kat situ ni, ambil gambar ni. Sekarang ni orang ambil kat KLCC dah, tak masih sini. Maknanya, hok besar-besar tu, mampu selfie. Ini, projek kita ni, mampu milik. Tuan-tuan nak ke tak nak? Tak apa derah dah nak jawab ni. Nak, cukup 12 rakaat, insya-Allah dapat. Yang lain-lain tu buatlah. Yang sebelum asar, sebelum maghrib, sebelum isya, simpul-simpul kan yang biasa. Kemudian kita kempen lagi, lepas kita ada 12 rakaat yang muakkad, campur lagi beberapa yang tak muakkad jadi 20 semua. Kemudian kita campur dengan solat duha paling minima 2 rakaat, dan jangan lupa solat witir sekurang-kurangnya 3 rakaat. Ada kata 1 rakaat tapi nampak penat sangat gitu. Nah, kita ambil 3 rakaat, menarik. Jadi hari ni 12 campur 2 witir, 2 duha, 3 witir, 17 rakaat. Siapa dia boleh jaga yang ni, saya kata insya-Allah kita sudah naik taraf wali min auliyaillah. Terkejut nak jadi wali. Setengah orang ni ustaz kena beli tasbih besar ke? Dia ingat wali tu kan tu tasbih. Allah Ta'ala sebut ala inna awliya Allah, wali Allah Ta'ala itu siapa dia? Alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman, orang yang bertakwa, itulah wali. Kita kena cari hok tak semaya, hok tak baju apa cari, wali tu ustaz. Ada pernah saya jumpa sekali satu di sebuah masjid, pak cik ni
Sehat gitu orang tidur di tangga masjid. Waktu tu nak maghrib. Kita nak pergi kuliah. Anda tak ingat nama masjid. Kata, kejut pakcik tahu. Jangan ustaz. Begini dia kata. Kata kenapa? Wali itu. Kata ada wali kat sini. Kata dia solat kat mana? Mekah. Dia tak solat di masjid ni, tak standard. Masjid Mekah dia solat. Kata lepas isyak nanti ada jamuan tak? Ada. Gini awak letak pinggan kosong di depan dia. Kata oleh kerana pakcik tok ayah solat di Mekah, buat balik nasi mandi unta. Baru puas hati tak? Dia kata pecah pinggan lah malam ni. Macam mana masyarakat kita boleh percaya benda-benda macam ni? Kita ni tidak ada pemisahan di antara syariat, tidak ada pemisahan di antara hakikat, tak ada pemisahan. Nabi orang yang paling ma'rifatullah. Nabi orang paling kuat salat sampai bengkak kaki. Tiba-tiba kita mari relax, aku semaya di Mekah, solat pakai niat. Subhanallah. Itu benar. Zaman dulu ada nama dia ilmu isi. Ilmu isi ni solat pakai niat. Kita semaya pakai niat. Dia semaya dah. Sudah. Ada orang tanya bapak saya rahimahullah, dia kata tuan guru, ilmu isi ni ada ke tak? Dia kata ada. Ada. Isi apa? Isi neraka dia kata. Padan muka. Tak semaya isi apa lagi? Isi neraka lah jawab dia tak. Jadi itulah para jemaah sekalian. Boleh tak boleh kita buat? Tu ya. Saya nak ambil pengerah dengan tuan-tuan malam ni, bayar dia, kita berjanji insya-Allah. Hijrah kita tahun ni nak jaga zikir 4 kalimah, boleh? Ikutlah 500 ke 1000 ke, yang penting biar ada, jangan tak ada. Dan jaga solat sunat rawatib yang muakkad 12, yang tak muakkad sampai 20 kan, atau 18. Kemudian kita jaga duha, kita jaga solat witir, insya-Allah. Semoga Allah Ta'ala pertemukan kita dalam syurga nanti insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi minta maaf ambil masa sikit sebab nak cukup kota jam ceramah kita tu dah.